A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya senya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah. Diberikan segala nikmat kesempatan untuk kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lidah kita masih boleh menyebut nama Allah, hati kita masih boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk berada di sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah dalam keadaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya muliakan Ayahanda Tuan Pengurusi serta staf kepimpinan jawatan kuasa, para a'immah, para asatizah, para tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang ada, sebelum kita menunaikan kefarduan kita yang dituntut ke atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita untuk mensyukuri nikmat ini di hari yang baik, dalam majlis yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi asbab kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Yaumul Jumaah, Sayyidul Ayyam, pada penghulu segala hari, iaitu yang disebut dengan hari Jumaat. Disebutkan dalam banyak daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihannya, fadilat-fadilatnya, keutamaan-keutamaannya. Bahkan disebutkan juga dalam ayat Al-Quranul Karim bagaimana Allah menceritakan tentang kemuliaan hari ini, hari yang dikatakan awalnya pada diciptakan bumi ini, serta hari yang dikatakan bahawa hari yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda. Ya, memang banyak amalan-amalan yang dikhususkan. Antara amalan-amalan yang diberi kelebihan untuk diamalkan pada hari Jumaat. Akan tetapi tiada amalan yang mana lebih besar ataupun lebih indah selain daripada amalan yang bakal kita sebutkan ini, iaitu as-salatu ala sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita berada di tempat yang baik disebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tempat, yakni di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Maka kita berada dalam tempat yang sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang disebutkan, tetapi pada hari ini insya-Allah saya kongsikan yang mana salah satunya daripada amalan yang disebutkan oleh baginda Rasul pada hari Jumaat, seperti mana baginda bersabda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas salati alayya fi lailatil ghara wal yaumil azhar." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah kamu berselawat kepadaku di hari yang, di malam yang mulia dan di hari yang cerah. Dimaksudkan lailatul gharra dan yaumil azhar itu adalah yaumul jumaah, iaitu hari Jumaat. Ia adalah sebaik-baik hari kerana Sayyidul Ayyam. Bermakna kita melakukan sebaik-baik amalan di sebaik-baik hari kepada sebaik-baik makhluk, iaitu Sayyidinal Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada baginda Rasul ini merupakan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dengar setiap hari Jumaat di mimbar. Mana khatib menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana disebutkan dalam ayat itu innallaha, ya ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa beza dia para hadirin yang dimuliakan Allah taala? Dalam
dalam amalan-amalan lain, dalam ibadah-ibadah lain, Allah tidak memulakan sesuatu perintah itu dengan zatnya. Allah tidak memerintahkan kita dengan sembahyang, Allah tidak memulakan dengan zatnya. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak memulakan dengan zatnya. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, Allah tidak memulakan dengan zatnya. Tapi bila Allah nak perintahkan kepada salawat, Allah memulakan dengan zatnya yang maha mulia. Innallaha, kata Allah, sesungguhnya Allah, yakni aku sendiri, Allah Subhanahu wa taala, berselawat, dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, wahai orang beriman. Allah tidak mention dekat situ wahai orang Islam, tidak disebutkan cara umum wahai orang Islam. Allah sebut wahai orang beriman, yakni yang ada iman dalam hati kamu. Sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tidak perlu disebutkan lagi tentang kelebihannya, kerana sudah pasti seseorang yang melakukan sesuatu perkara mengharapkan ganjaran daripada Allah akan amalan yang dia lakukan. Berbeza dengan salawat. Sebab itu disebutkan dalam pepatah, alamatil hub an tukthir dzikra alaih. Daripada tanda-tanda kamu mencintai seseorang, kamu akan memperbanyakkan menyebut tentangnya. Jadi orang yang berselawat pada Nabi Muhammad ini tanda ada cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akthiru minas salati alaihi fa inna salatakum ma'rudatan alayya. Ini sangat penting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna salatakum, sesungguhnya selawat kamu itu ma'rudatan alayya, sampai kepada aku. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Bi'ithmih, dengan namanya. Maksudnya disampaikan Allah ciptakan satu malaikat yang khusus untuk membawa selawat kita, yang mana selawat itu dibawa terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain menyebutkan dengan namanya. Maksudnya malaikat sebut si fulan bin fulan, ya Rasulullah bagi selawat kepada kamu. Fulan bin fulan berselawat kepada kamu, ya Rasulullah. Kita hari ini kalau nama kita disebut di sisi orang besar, itu satu kebanggaan, satu keterujaan. Bayangkan satu orang sahabat kita tadi, saya berjumpa dengan satu orang besar, saya sebut nama awak, maka iya ke engkau sebut nama aku? Kita akan rasa satu kebanggaan di situ. Bayangkan nama kita disebut di sisi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka beruntunglah mereka yang namanya disebut di hadapan baginda Nabi. Beruntunglah beruntunglah mereka yang namanya didengar oleh telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah selawat itu sampai kepada kamu? Yang Nabi sebutkan tablughuni, sampai selawat kamu kepada aku itu adakah sampai semasa kamu masih dalam hayat, yakni ketika kamu hidup? Kata baginda Nabi, tak, ketika aku wafat juga akan dihantar selawat itu kepada aku. Tu'ridha alayya a'malukum, in wajadtu khaira hamidullah, wa in wajadtu ghairu dhalik fa istaghfartu lakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Setiap amalan-amalan kamu, yakni amalan umat Nabi Muhammad, itu tu'ridha alayya a'malukum, akan dipertontonkan, akan dipertayangkan, akan diperlihatkan kepada aku. Yakni ketika mana ini? Selepas inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Nabi kata kehidupan aku baik untuk kalian, kematianku baik untuk kalian. Sebab itu sahabat bertanya, kenapa kalau kematian kau baik untuk kami, ya Rasulullah? Kerana amalan kamu akan dipertontonkan, diperlihatkan, dipertayangkan kepada aku. In wajadtu khaira, sekiranya aku mendapati amalan itu adalah amalan baik, hamidullah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hamba daripada kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang melakukan sesuatu perkara yang diredai Allah, yang diredai oleh Rasulullah, ditunjukkan di depan Rasulullah. Bayangkan betapa gembiranya hati Nabi Muhammad melihat keadaan itu. Betapa gembiranya hati Rasulullah melihat umatnya berkumpul bersembahyang menyembah Allah, berkumpul menyebut nama Rasulullah, berkumpul dan berlumur-lumur dalam melakukan kebaikan. Wa in wajadtu ghairu dhalik. Tapi Nabi kata, sekiranya aku melihat amalan itu amalan sebaliknya, yakni amalan buruk, amalan maksiat yang dilakukan oleh kita, ditunjukkan di hadapan Nabi, istaghfartu lakum, aku akan mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosanya. Hatta di dalam kubur Nabi SAW. Bagaimana selawat kita sampai pada Rasulullah, sedang Rasulullah dalam kubur? Bukankah ketika itu sudah terpisah roh dan jasad? Lalu ditanyakan pada para sahabat, bertanya pada Nabi, Nabi menyebutkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam satu hadis yang menjadi
menjadi satu kegembiraan sebenarnya, farah untuk kita, kegembiraan untuk kita. Apa kata Nabi? Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Kata baginda Rasul, apa Nabi sebut? Sesungguhnya tidaklah sesiapa yang berselawat kepada aku kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepadaku untuk aku menjawab salamnya semula. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, disebabkan dengan keberkatan hari Jumaat ini kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata ganjaran. Ya, ganjaran tetap akan dapat. Sebab itu Nabi dah sebut dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang selawat pada aku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Apa maksud Allah selawat kepadanya 10 kali? Apa maksudnya bila kita selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat kepada kita 10 kali? Selawat itu ada 3. Daripada manusia, daripada Allah, daripada malaikat, daripada manusia. Maknanya berbeza. Kalau selawat daripada kita bermakna doa. Selawat daripada malaikat bermakna istighfar. Selawat daripada Allah maknanya rahmat. Jadi bila kita selawat pada Nabi sekali, Allah selawat kepada kita 10 kali, bermakna Allah memberikan 10 rahmatnya kepada kita dengan satu salawat. Bayangkan berapa banyak salawat yang diucapkan, maka akan bertambah banyaklah ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang lidah mereka basah dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab ganjaran. Itu memang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi makna yang lain untuk kita perhalusi kenapa kita selawat, tidak ada lain dan bukan melainkan kerana rasa rindu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibullah lima yaghdukum bihi min amih. Kata Nabi SAW, cintailah Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Wa hibbuni li hubbillah. Cintailah aku kerana kamu cintakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahli keluarga aku kerana kamu cintakan aku. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kadang-kadang kita pelik. Di akhir-akhir ini ada yang alergik dengan perkataan salawat. Ada yang rasa terganggu dengan perkataan salawat. Ada yang mereka merasakan tergugat dengan salawat. Ada yang mengatakan ia perkara seakan-akan ianya adalah perkara yang dilarang ataupun terkeji. Wal'iyadzubillah. Sekiranya perkara-perkara yang disebutkan tadi itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atas faktor apakah ia dilarang? Adakah kerana cara selawatnya, ataupun cara sambutannya, ataupun cara kita menyampaikannya? Maka perlu diperhalusi. Tidaklah semudah itu untuk kita mengatakan ianya terlarang ataupun bid'ah munkarah. Maka perlu dilihat dan diperhalusi bagaimana kaedah-kaedah dalam kita melakukan perkara tersebut. Sekiranya ia dinamakan majlis maulid, maka kalau sekiranya tidak diterima, boleh ditukarkan kepada majlis selawat. Kalau majlis selawat tidak boleh, ditukarkan kepada majlis cinta Rasul. Adakah namanya yang menjadi masalah ataupun caranya yang menjadi masalah? Ya hasil walhasil, ulama menghukumkan sesuatu itu menjadi haram, dilihat juga kepada kaedah sama ada dalam itu dilakukan perkara-perkara yang haram ataupun mungkar, maka ia jelas menjadi haram. Ada cara dengan mereka duduk beramai-ramai, mereka membaca sesuatu tentang Rasulullah agar orang berselawat pada Nabi Muhammad. Itu juga salah satu cara untuk membuatkan orang banyak berselawat. Nabi sebut al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa Nabi sebutkan orang yang bakhil adalah mereka yang disebutkan tentang aku kepadanya dan dia tidak berselawat kepada aku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa disebut dengan bakhil? Bukankah bakhil ini orang yang melarang dirinya, menahan dirinya daripada mengeluarkan harta? Itu yang kita faham. Kenapa pula berselawat itu dikira orang yang bakhil? Tidak berselawat dikira orang yang bakhil kerana mereka itu mana'ul jud. Mereka menghalang diri mereka sendiri daripada mendapat sesuatu kurniaan daripada Allah. Bila mereka berselawat, mereka dapat kurniaan daripada Allah. Bila mereka menghalang diri mereka daripada dapat kurniaan itu, itulah yang disebutkan mereka bakhil dengan diri mereka sendiri. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka disebutkan mereka yang berselawat dalam keadaan
keadaan rindu, dalam keadaan cinta, dalam keadaan merasakan satu kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah, dengan adanya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, mereka akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya sebut, ini disebutkan dalam hadis, kisah yang masyhur bagaimana satu orang sahabat Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau ketika mana dalam hidupnya beliau telah bermimpi. Bermimpi, ya memang betul mimpi tidak boleh dijadikan hujah dalam sesuatu hukum. Mimpi tidak boleh dijadikan satu hujah sebagai hujah satu hukum. Tidak boleh ada dekat sini mana-mana salah seorang daripada ayah-ayah, daripada abang-abang jemaah mungkin datang ke surau berjumpa dengan pengurusi ataupun tuan imam, memaklumkan bahawa semalam saya bermimpi Nabi Muhammad. Allah SWT. Hebat, Masya Allah, rezeki, nikmat. Apa yang dilihat dalam mimpi? Nabi menyebutkan kepada saya, esok subuh tak ada dah. Subuh tak ada, macam mana? Maksudnya esok dah tak perlu sembahyang subuh, kita dah jadi 4 waktu. Itu adalah benda yang melibatkan hukum. Memang kita tak boleh ambil pandangannya, kita tak boleh terima pandangannya. Pandangan itu ditolak, walaupun kerana perkara itu telah mengubah kepada syariat, kita tidak boleh terima kerana ia adalah berkaitan dengan hukum hakam. Dah lah dia kata tak ada subuh esok, lepas tu kita kata semua ke? Tak, saya seorang aja. Itu pun lagi lah kita kena tolak. Maksudnya memang tak betul pandangan itu daripada syaitan. Bahawa memang melihat Nabi dalam mimpi itu perkara yang hak. Sebutkan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi, atau kama qala sallallahu. Nabi kata siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia benar-benar telah melihat aku. Syaitan tidak akan menyerupai aku. Tapi ini mimpi bukannya mimpi berkisarkan tentang hukum. Kita beritahu tentang kelebihan itu. Ada orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad dan sebagainya. Maka disebutkan bahawa suatu hari Abbas bin Abdul Muttalib mimpi melihat kepada bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab. Ini direkodkan dalam hadis. Lalu bila dilihatnya Abu Lahab, ditanya kepada Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, apa yang Allah lakukan kepada kamu selepas kamu mati?" Maka dia katakan, "Aku diseksa, aku diazab dalam kubur kerana aku adalah orang yang kuat melawan Nabi Muhammad SAW, kuat melawan Rasulullah, walaupun dia bapa saudara Nabi. Akan tetapi diringankan azab aku pada setiap hari Isnin." Ini boleh dilihat dalam hadis. Diringankan azab aku pada hari Isnin kerana dulu semasa kelahiran Nabi Muhammad, aku bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika mana dalam kisah riwayat dalam sirah yang sahih, bagaimana satu ketika Nabi dilahirkan ketika itu, maka datanglah satu orang perempuan hamba kepada Abu Lahab yang bernama Sayyidatina Suwaibah. Suwaibah berlari melihat pergi kepada rumah tuannya Abu Lahab. "Wahai tuanku, Aminah telah melahirkan." Maka Abu Lahab ini adalah pakciknya Nabi SAW. Maka dia kata, "Adakah Aminah telah melahirkan anak?" "Ya, Aminah telah melahirkan anak. Aku dapat anak saudara, laki-laki ke perempuan?" Ketika zaman itu mereka zaman jahiliah, anak perempuan mereka bunuh, anak laki mereka bangga. Maka dikatakan dia melahirkan anak laki-laki. Gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka apa yang dia buat? Dia bebaskan Suwaibah Aslamiyah. Dalam riwayat mengatakan dia telah menyembelih 100 ekor unta kerana gembira dengan Nabi Muhammad. Tapi kita tahu akhirannya dia adalah orang yang sangat kuat melawan Nabi Muhammad, sehingga dicela dalam Al-Quran, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabba." Sebasuklah dengan isterinya. Lalu ketika mana dikeringankan azabnya pada setiap hari Isnin, kerana apa? Kerana dia telah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala dalam syairnya yang agung yang disebutkan oleh banyak ulama, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammah wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Sekiranya ada satu orang kafir yang mana telah jelas kekafirannya akan masuk neraka selama-lamanya, ata annahu kulla yaumil itsnain yukhaffif anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Isnin kerana gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu 'abdul ladzi tula umri bi ahmadi masrura wa matam wahida. Bagaimana pula kisahnya, bagaimana pula nasibnya mereka yang hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, sujud di atas tanah menyembah Allah, gembira dengan Nabi Muhammad. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Al-Quran sendiri disebutkan, Al-Imam Al-Syekh Sayyid Al-Marhum Sayyid Al-Marhum Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah taala dalam kitabnya menyebutkan bagaimana seseorang yang bergembira dengan Nabi Muhammad ini seperti mana yang dikisahkan dalam ayat Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah,
dengan kelebihan yang Allah beri, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat yang Allah beri, fabidzalika falyafrahu, gembira dengan dua perkara itu, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kamu kumpul-kumpulkan. Gembira dengan dua benda, rahmat Allah dan kelebihan. Kita ambil bahagian rahmat Allah itu. Rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu banyak. Maka rahmat yang paling besar, akbar rahmah, Allah sebut dalam surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan kau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Maka sudah wajib ke atas kita untuk mensyukuri nikmat kita dipilih untuk menjadi umat Rasulullah. Walaupun dikisahkan dalam satu riwayat bagaimana Nabi Musa AS telah melihat bagaimana akan kelebihan umat Muhammadiyah. Diceritakan tentang umat ini begini, kelebihannya macam ni, macam-macam dapat. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku Nabi kepada umat ini. Allah menyebutkan, tidak, Nabi kepada umat ini telah aku pilih, iaitu Nabi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu jadikan aku umat daripada Nabi ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi ini pun telah aku pilih. Bermakna kita hari ini daripada kalangan mukhtarin, mereka yang terpilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana mungkin kita yang bergelar umat Nabi Muhammad hari ini bila ditanyakan tentang Rasulullah, kita hanya tahu namanya, kita hanya tahu tentang namanya, lahirnya di mana, wafatnya di mana. Kita lebih kenal kepada mereka-mereka yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita berbanding kita kenal Rasulullah yang akan bagi syafaat kepada kita di hari akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah saya sebutkan kisah-kisah tadi adalah untuk apa? Untuk kita memperbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah. Nabi sebut aksiru. Nabi bukan suruh selawat pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Nabi sebut aksiru. Bila aksiru, perbanyakkan, maka ulama telah membahaskan maknanya, yakni hari lain selawat, tapi malam Jumaat dan hari Jumaat lebih sikit. Itu makna aksiru, perbanyakkan. Bukan maksudnya hari Jumaat, malam Jumaat selawat, hari lain tak selawat. Bukan maksudnya bulan Rabiul Awal selawat, bulan lain tidak selawat. Kerana selawat itu jadikan ia adalah satu perkara yang sentiasa berada di lidah kita. Begitu mana orang-orang melihat pasangan kekasih yang mana dalam keadaan angau bercinta, mereka akan sentiasa menyebut nama kekasih mereka. Apakah kita tidak rela kita ini disebut sebagai orang yang dalam mabuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Disebutkan dalam banyak kitab-kitab tasawuf berkenaan dengan kisah cinta Qais ibnul Mulawwah. Tuan-tuan kenal Qais ibnul Mulawwah atau lebih kenal namanya dengan Majnun bi Laila, Laila Majnun. Majnun Laila, Laila Majnun, Laila gila. Bukan Laila yang gila, yang gilanya lelaki Qais. Jadi Majnun bi Laila, gila kepada Laila. Qais ibnul Mulawwah ini, dia sangat cintakan Laila. Ulama mengambil kisahnya untuk diletakkan dalam kitab, bukan untuk kita ikut kisah cinta dia, tapi nak bagi tahu tentang hakikat cinta. Kalau seorang manusia boleh mencintai seorang manusia dengan tahap begitu sekali, bayangkan seseorang yang boleh mencintai Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kepada makhluk kita boleh cinta sampai tahap macam tu, bermakna ulama mengambil iktibar kisah itu untuk diubahkan rasa cinta itu kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Qais ibnul Mulawwah, beliau ini bila malu di rumahnya Laila, disebut apa dalam syairnya, uqabbilu amurra ala jidar jidaru Laila fa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa mal jidar syakhafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata Qais, aku lalu di rumahnya Laila, aku cium dinding-dinding rumah Laila. Bukan dinding itu yang menggusarkan hatiku, tetapi kekasihku yang berada di sebalik dinding itu Laila. Maka sampai tahap macam tu sekali Qais. Qais ini disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, antara doa yang mustajab, antara kisah-kisah doa mustajab depan Kaabah, dimasukkan kisah Qais ini. Macam mana kisahnya? Duduk depan Kaabah, dia dah sampai tahap gila, macam orang tak betul, macam orang tak sihat, apa semua. Jadi bapak dia bawa pergi depan Kaabah, doa, ya Allah sembuhkan. Bapak dia kata, Qais doalah sekali. Qais pun berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, ringankanlah beban aku, tapi jangan cabut cintaku pada Laila.
Oh, tahap dia macam tu sekali. Jadi bagaimana orang boleh cinta kepada makhluk sampai tahap macam tu? Apakah mustahil untuk ia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada kisah ini? Kerana pemilik cinta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tengah sembahyang. Minta maaf, dia tengah duduk. Dia nampak satu ekor anjing. Maka anjing tu berlari. Qais ni dia kejar anjing tu. Dia kejar anjing tu, dia ligan anjing tu. Bila dia kejar-kejar anjing tu, sampai anjing tu lintas dekat depan orang semayang, dia pun kejar. Dia lalu depan orang semayang. Lepas semayang, pakak marah habis lah orang. Pakak pusing, pakak panggil, Qais, sini. Orang gila ni. Orang tengah semayang, lintas apa ni? Orang marah dia. Lalu Qais kata, minta maaf. Aku nampak anjing ni. Yang kau kejar anjing tu kenapa? Tak, anjing tu, aku tengok anjing tu aku kenal. Itu adalah anjing daripada kampungnya Laila. Jadi aku kejar anjing tu. Sampai aku bila kejar anjing tu, fokus aku nampak anjing tu, aku teringat kekasih aku Laila. Jadi aku tak perasan dah korang yang tengah semayang, sebab tu aku lintas. Yang aku pelik, korang tengah sembah Allah boleh nampak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang tengah semayang boleh nampak aku lagi. La haula wala. Sebab orang tengah dalam keadaan mabuk dalam kecintaan kepada seseorang. Maka begitulah mereka yang mabuk dalam kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita dengar nama Nabi Muhammad. Setiap hari kita dengar nama Rasulullah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila mana mendengar nama Muhammad Rasulullah itu, bukannya mestinya kita nak kena diam, berhenti kerja semua sampai nak. Tak. Tapi ada tak getaran di hati bila mendengar nama Nabi Muhammad? Ada tak tergetar hati kita bila mendengar nama Rasulullah SAW? Mamla qulubana bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, cerita-cerita yang disebutkan tadi itu untuk kita ambil iktibar, untuk kita kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah. Kita berada di akhir zaman. Ya, mustahil. Memang mustahil kita berada di zaman yang lain. Kita memang berada di akhir zaman. Sebab Nabi sudah disebutkan Nabi akhir zaman. Maka kita memang berada di akhir zaman. Kalau Nabi 1400 tahun lepas telah menyebutkan bahawa Nabi itu akhir zaman, para sahabat juga adalah umat akhir zaman, maka kita yang selepas 1400 tahun ni makin dekatlah dengan akhir zaman yang akhir tu. Cuma kita tak tahu bilakah waktunya, kita tak tahu bilakah masanya. Maka antara amalan yang dapat menyelamatkan kita di akhir zaman ini, antaranya, bukan saya sebut ini sahaja, antaranya adalah selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu selawat khusus dalam riwayat menyebutkan amalan khusus, selawat khusus yang untuk dibaca pada hari Jumaat. Selawat ada banyak sirah, ada banyak jenis. Yang penting intinya selawat. Maka selawat yang disebutkan dalam hadis, antara selawat yang dibaca khusus pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, maka dia akan diampunkan oleh Allah 80 tahun dosanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tapi kalau nak baca selawat lain pun boleh, ada selawat Ibrahimiyah. Itu juga dalam riwayat-riwayat yang sahih yang boleh kita amalkan. Intinya berselawat. Itu sahaja yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita dapat mengisilah hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh dengan barakah ini dengan memperbanyakkan selawat serta banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan barakah daripada hari yang mulia, dengan barakah baginda Rasul, dengan barakah kita menjadi umat Nabi Muhammad, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir ke surau ini pada hari ini, tidaklah kita balik daripada surau, tidaklah kita melangkah keluar daripada surau ini melainkan telah diampunkan semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Tak ada yang keluar daripada surau ini pada hari ini melainkan telah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang melangkah keluar daripada surau ini pada hari ini melainkan telah dibantu oleh Allah untuk selesaikan hutang-hutangnya. Tak ada yang melangkah keluar daripada surau pada hari ini melainkan diberikan, kurniakan syifa, penyembuh kepada penyakit-penyakit
penyakit yang mereka hadapi. Mudah-mudahan tidak ada yang keluar daripada surau ini pada hari ini melainkan nama kita telah tercatat di pintu syurga, masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sehingga bila mana kita bangun di padang mahsyar, kita melihat Nabi mengangkat tangan dan memanggil kepada kita dengan menyebut nama kita, memimpin tangan kita melintas titian sirat masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم بارك في هذا اليوم الجمعة، ببركات هذا يوم الجمعة بارك لنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في النعيم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اجعلنا من المختارين في آخر الزمان وجعلنا من المختار في آخر الزمان وجعلنا من المختار في آخر الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم ارحمنا وجميع المسلمين. اللهم فرج أموم أمة محمد واغفر ذنوب أمة محمد وارحم أمة محمد وتقبل أعمال أمة محمد ببركة سيدنا محمد يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya tuan-tuan mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada tersalah bicara, terkurang adab, terkurang sopan saya dengan tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan diterima amalan kita pada hari ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.